Kerajaan melarang ekspor nadir bumi atau REE ini keluar, tak apa, tak ada masalah. Soalnya sekarang ini, adakah kerajaan mahu membantu negeri-negeri yang kaya dengan sumber REE ini untuk membangunkan industri berkaitan dengan pemprosesan REE dekat tempat masing-masing? Ataupun mungkin kerajaan akan mengulangi apa yang pernah dilakukan berkenaan dengan petroleum satu ketika dahulu? Kita intro dulu! La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika pembentangan Kajian Sepuluh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan bahawa kerajaan telah memulakan dasar tidak membenarkan ekspor bahan nadir bumi ataupun REE mentah ke luar negara. Konon-kononnya atas alasan untuk menjaga agar bahan bumi ini tidak kehabisan. Benda ini tuan-tuan sekalian sekali imbas macam kelakar juga. Sebab andai katalah kalau tak boleh nak ekspor bahan mentah seperti itu keluar atas alasan takut bahan itu habis dekat sumber negara kita ini, jadi tak payahlah kita ekspor petroleum ke apa-apa ke benda-benda mentah yang lain sebab nanti akan kehabisan juga, betul tak? Tetapi tak apalah, kita ambillah alasan Perdana Menteri itu sebagai satu alasan yang valid, konon-kononnya untuk memelihara sumber negara kita ini agar tidak kehabisan. Tapi yang kelakarnya, kalau benda itu tidak diekspor dan tidak dimanfaatkan, jadi takkanlah nadir bumi yang melambat-lambat tu nak biar macam tu je, tak payah digali, tak payah diusahakan, tak payah dimaksimalkan keuntungannya, betul tak? Sedangkan itu berpotensi bukan sekadar menjadi pendapatan negeri tetapi bakal menjadi pendapatan negara juga, betul tak? Dan ada cakap-cakap nakal yang menyatakan bahawa oleh kerana kerajaan Perpaduan Madani ini gagal untuk menawan Kelantan, Kedah dan Terengganu yang masing-masing kaya dengan sumber nadir bumi ini, maka kerana itulah mereka memperkenalkan dasar, tiba-tiba memperkenalkan dasar tak bagi ekspor REE mentah ke luar negara. Mungkin kerana hendak menyekat ekonomi ke apa-apa ke, wallahualam, itu adalah cakap-cakap di luar sana. Dan tak boleh salahkan mereka jugalah sebab selama ni okey je, tak ada masalah je. Kenapa tiba-tiba lepas kalah PRN, terus tak boleh ekspor nadir bumi yang mentah itu keluar? Nampak pelik tuan-tuan sekalian. Tetapi sebenarnya dari satu segi, benda ini ada juga logiknya. Kerana kalau kita sekadar ekspor REE mentah, nilai dia tak sebanyak mana. Berbanding dengan REE mentah itu kita proses terlebih dahulu, buat satu industri berkaitan dengan REE mentah ini, kita proses habis-habis dan kemudian kita ekspor REE yang telah diproses itu, maka nilainya akan berganda-ganda tingginya. Dan benda inilah yang telah disambut baik oleh Menteri Besar Kedah iaitu Datuk Sanusi Mat Nor, di mana beliau menyatakan Kerajaan Negeri Kedah mengalu-alukan dasar terbaru Kerajaan Perpaduan Madani ini untuk melarang ekspor REE mentah sebab antara lain ianya boleh mengawal pelombongan REE haram. Tak adalah benda tu tiba-tiba dilombong dan kemudian diekspor macam tu saja. Sebab apa? Sebab boleh ekspor benda mentah kan. Sekarang dah tak boleh ekspor benda mentah macam tu, maka antara lain ianya mampu untuk membendung gejala pelombongan REE haram. Cumanya kata Sanusi, kalaulah tak boleh nak ekspor REE mentah ini, tak ada masalah. Kita dah sediakan, Sanusi kata, kawasan-kawasan industri berat dan sederhana untuk dijadikan sebagai tapak pemprosesan REE supaya REE ini dapat diekspor dalam bentuk yang sudah diproses. Dan Sanusi telah mengenal pasti beberapa kawasan di mana Sanusi kata, tak ada masalah andai kata kalau you tak boleh kena benarkan kita ekspor REE mentah, nak tak nak teknologi kena masuk ke negeri Kedah. Sebab REE itu ada kat negeri Kedah sebagai contohnya, maka betterlah proses dekat negeri tersebut, betul tak? Berapa nak bawa keluar? Dan benda inilah yang telah disuarakan oleh Ahli Parlimen Pasir Mas iaitu Ustaz Ahmad Fadli Syari, di mana beliau telah melahirkan satu kerisauan. Bagaimanakah negeri-negeri ini dapat memanfaatkan sumber REE yang sangat-sangat banyak ini, ataupun adakah kerajaan pusat akan mengulangi dasar seperti mana petroleum satu ketika dahulu? Teliti ucapan Ustaz Fadli. Saya pandangan industri bernilai tinggi kita banyak tertumpu di wilayah negeri tertentu seperti Selangor dan Pulau Pinang. Jadi dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pendapatan tinggi, limpahan ekonomi haruslah diberikan secara seimbang dan saksama kepada negeri-negeri dan wilayah yang lain. Saya mohon kerajaan melihat potensi seperti Kelantan sebagai lokasi membangunkan industri dengan pertumbuhan nilai tinggi. Negeri Kelantan berusaha mengembangkan industri nadir bumi kerana menurut mantan Menteri Tenaga Sumber Asli, Kelantan memiliki unsur nadir bumi bernilai 125 bilion ringgit Malaysia. Jadi menarik sekali apabila Muhammad Tambun menyebut kerajaan membuat dasar tidak boleh ekspor nadir bumi keluar. Jadi apakah yang kerajaan boleh bantu negeri-negeri yang mempunyai nadir bumi REE ini untuk diambil manfaat? Sebab kita tidak mahu nadir bumi ini mengulangi sejarah petroleum, minyak yang diangkut keluar oleh agensi yang hanya diputuskan oleh kerajaan pusat semata-mata.
Di Kelantan sebagai contoh, kita mengesan bagaimana aktiviti ataupun kemasukan dana kepada kerajaan pusat dengan nilai petroleum yang tinggi, tetapi kami tidak mempunyai royalti yang sepatutnya diterima. Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian, kerisauan Ustaz Fadli ini ada asasnya. Sebab kalau ikutkan, Kelantan juga ada sumber minyak. Tetapi oleh kerana dasar petroleum kebangsaan dan sebagainya, minyak itu mereka tidak dapat nikmati sepenuhnya, hanya menerima wang ihsan yang tidak sewajarnya. Tetapi itulah, geng-geng royalti dekat Kelantan pun sekarang senyap kan? Mentang-mentang lah korang punya kerajaan sekarang ni, langsung senyap tak minta pasal royalti lagi. Syamgas apa semua tu. Mana pergi korang masalah sekarang? Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, memang kita faham. Kerajaan ini adalah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beliau dengan kerajaannya, walaupun tak ada 23, memang kita tahu akan buat segala keputusan sesuka hati mereka. Dan kita harapkanlah, walaupun mereka buat keputusan sesuka hati mereka, keputusan ini biarlah berlandaskan kepada kepentingan rakyat semata-mata, bukan kerana politik balas dendam. Walaupun, yelah, kita kadang-kadang kurang yakin juga benda-benda macam ni. Sebab Sani Hamzah pun dah kata macam ni kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.